Baik, sedangkan amal taat pula diumpamakan sebagai tanah yang ditajak dan dibersihkan. Justru, ni saya garis, semua ibu-ibu juga kena gariskan kalimah ini. Justru itu, hati yang sangat bergantung pada dunia dan tenggelam dalam urusannya adalah peneroka tanah yang gersang. Nampak Hati yang sangat bergantung pada dunia dan tenggelam dalam urusannya adalah peneroka tanah yang gersang. Malam tadi Datuk Hassan Ali jemput saya untuk live dalam page dia Muslimat, tajuknya Gersang Ibadah. Dia petang-petang tu dia telefon, dia suka macam gitu kan. Kan ustazah, 2 panel dah ada ni lelaki, tapi macam tak ada seri lah kalau tak ada ustazah perempuan. Boleh tak ustazah malam ni boleh sebab ustaz tak ada ni. Malam saya tak ada aktiviti, saya boleh lah. Nanti kalau malam ni Muslimat kita tak ngajar, temankan dia ke mana ke. Bila ustaz tak ada saya okey je lah. Okey Datuk, kenapa? Saya nak bawa, nak cerita pasal orang yang ibadah tak cukup atas dunia ni. Nanti akhirnya dia jadi padah, tapi tak datang-datang. Buat apa nak bawa ni ustazah? Alah, mudah je Datuk. Kita buat je Gersang Ibadah Membawa Padah. Tu yang saya nak cakap tapi tak keluar-keluar lagi. Kita tengok keluar poster, Gersang Ibadah Membawa Padah. Masya Allah, betul lah Muslimat. Balik pada tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Aku tak cipta engkau wahai jin, wahai manusia, kecuali untuk beribadah. Tapi orang yang tak mengaji majlis ilmu, tak belajar akidah, tak belajar syariah, tak belajar ilmu tasawuf, dia hanya faham ibadah tu. Aku dah sembahyang, nak ibadah apa lagi? Aku dah puasa setahun sekali sebulan Ramadan, nak ibadah apa lagi? Aku dah pergi haji dengan duit kekayaan yang aku ada. Zakat dah tunai, nak ibadah apa lagi? Subhanallah Muslimat. Kita jadi manusia, kan Allah datangkan kita dengan orang pelbagai. Orang baik ada, orang jahat ada. Orang baik apa yang kita tiru kebaikannya. Aku nak hidup dan mati macam orang tu ya Allah. Kagumnya aku jadi dia. Kan suaminya jahat sungguh tapi dia masih ya bang taat sungguh. Kalau saya pinggan dah melayang ustazah. Kita pula yang tolong buat konklusi untuk orang tu. Jadi kita nak tiru baiknya dia Muslimat. Nak tiru baik orang tu, macam mana dia pula punya hati yang tetap taat, tunduk. Lembutnya, ya Allah ustazah, bahasa dia lembut sungguh lah bila berdepan dengan suami. Saya jealous betul. Apa yang agak jealous? Orang cemburu ni dia bertindak. Tapi kalau orang dengki yang tidak sehat Muslimat, dia tengok orang tu berada di tahta, macam mana aku nak jatuhkan dia daripada tahta, dan tahta tu akhirnya aku yang duduk. Ini orang dengki, hasad. Cemburu Muslimat dirahmati Allah ada 2. Satu yang sehat, satu yang tak sehat. Yang sehat ni yang Allah izinkan, yang Nabi izinkan. Nampak orang baik, macam mana aku nak kekal sabar macam dia. Tiru baiknya. Dan kita juga didatangi dengan orang si batu api yang jahat-jahat. Aku kalau jadi engkau laki macam tu, malam-malam aku bunuh je kan. Ada juga macam tu. Masya Allah Muslimat. Kita nak sebut, ya Allah, ya dia jiran aku, ya dia kawan aku. Tapi keimanan kita ni menyatakan kita tak nak berkawan dengan bicara bahasa-bahasa syaitan. Sebab tu siapapun kita Muslimat, dikelilingi siapa pokok pangkalnya, kamu itu kuat atau tidak. Untuk kita kuat, kita punya keimanan. Sebab itu kitab ini kata, jangan jadi peneroka tanah yang gersang. Tanah seperti itu tidak boleh tumbuh benih, apatah lagi pohon-pohon yang subur. Tak boleh tumbuh benih. Apa maksud gersang ni kita gambarkan Muslimat dirahmati Allah? Macam kalau kita berjalan daripada Mekah ke Madinah atau Madinah balik ke Mekah. Kita nampak batu-batu tu apa Muslimat? Tanah pasir yang gersang. Kita kata, tapi kuasa Allah Muslimat, kan tumbuh juga pohon renek-renek kecil itu, Masya Allah. Sebab apa? Ini bumi yang diciptakan oleh Allah. Dan Nabi memberitahu bumi yang dulunya gersang, kalau di akhir zaman sudah tumbuh yang hijau-hijau, maknanya apa Muslimat? Ini juga antara kiamat sudah hampir dengan kita. Allahu Akbar. Ustazah, saya buat umrah hari tu tahun 2008. Masa tu dah ada hijau-hijau tu, tapi tak kiamat pun lagi Ustazah. Ada juga Muslimat yang tanya soalan macam ni. Hei, dekatnya kata Nabi. Nabi dulu tahun 1400 lebih yang dulu Nabi dah cakap dekat. Sampai sekarang tak kiamat lagi. Maksudnya apa Muslimat? Kita ni memang paling dekat dengan kita sebenarnya kiamat. Kiamat satu ajal,
Kiamat dua adalah kiamat yang besar. Jadi maksud Nabi bercakap demikian, buatlah persiapan. Kamu manusia rugi kalau kamu tak buat persiapan. Ladang luas muslimat, tapi kamu tidak pun bercucuk tanam. Sebab itu Quran membahaskan bila wanita dipandang sebagai ladang bagi sang suami. Kan saya tak ingat sini dah sebut ke belum. Tapi My Quran Time pernah bahas ayat ni muslimat. Saya pula terkesima. Dulu aku dah jumpa dah ayat tentang wanita ni adalah ladang bagi suami. Isteri adalah ladang bagi suami. Masa sekolah kami duk gelak-gelak, kita ni sebenarnya ladang nanti kan. Masa tu tak kahwin lagi. Gedik-gedik macam tu. Aduh ke ustaz kata apa ni nak kita ni ladang. Tak baik kan? Takkanlah macam tu. Masa tu bila kita sudah tadabbur muslimat, Masya Allah, bila kita nikahkan anak lelaki, kita mai bisik kat telinga dia. Bukan sebagai suami saja anak ibu ni tahniah, tapi sudah terlantik di sisi Allah sebagai petani. Dia engineer muslimat. Pandang kita, ibu orang engineer lah, bukan petani. Apa petani? Isterimu tu adalah ladang. Start kamu dah halal sebagai suami, kamu dah dapat satu tanah yang Allah suruh bercucuk tanam. Bayangkan, kamu nak tanam benih ni, malam pertama ni, nak tanam benih ni, contoh muslimat kan, nak tanam benih, bukan lepas melampiaskan nafsu, kamu tinggal begitu saja tanpa membaja, tanpa membelai. Sebab tu seorang suami kena ada ilmu, pujuk rayu isteri untuk jadi orang baik bersama-sama dia yang faham. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai lelaki, terutamanya ayat ini ditujukan muslimat, pelihara dirimu dan seluruh ahli keluargamu dari neraka Allah. Macam mana kita tak melampiaskan nafsu? Lagi isteri kerja, tak kisahlah anak makan ke tak makan, anak beranak lagi muslimat. Itu menternak. Macam binatang, minta maaf sebut. Sebab binatang tak perlu daftarkan anak tadika, nak masuk darjah 1, anak sekolah menengah, universiti, nak masuk bidang apa. Binatang tak perlu begitu. Jadi hinanya kamu wahai lelaki yang mengaku suami, tapi kamu tidak bercucuk tanam dengan yang sepatutnya. Sebab isteri itu adalah ladangmu, bukan untuk didatangi dengan nafsu semata-mata, tetapi dengan iman dan ilmu. Subhanallah, cantik kan tafsiran Quran. Jadi kita orang perempuan yang bukan lelaki, kita pun kata, Allah Tuhan, rupanya daripada awal lagi dah silap. Tapi boleh tukar suami lain? Tak boleh dah muslimat. Kita perbetulkan kan? Kita nasihat anak-anak, ayah kamu baik, sayang, kalau tidak tak masuk universiti, semua nafkah dia. Tapi ayah tak solat, anak kata, yang tu jangan tiru kan? Kita tiru yang lain. Ibu solat tak kat rumah ni? Ibu solat. Yang baik-baik je masukkan serap dalam minda, yang tak baik jangan. Kurang-kurang ayah bantu bagi nafkah dekat ibu. Kalau kita tak ada ayah, macam mana kita nak duduk dalam rumah yang macam ni? Tetap ceritakan, cari kebaikan. Jangan pernah mengaulakan yang buruk, sebab hati kita ni akan nampak yang buruk. Itulah dia nafsu. Wallahu alam. Betul muslimat? Baik, kalau nak cerita bab suami isteri kena buat daurah lain lah kat teh.